Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan saya untuk membentang tajuk sejarah alam dan manusia, yang membincangkan banding beza antara teori sejarah barat dan fakta sejarah menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Bagi siri yang ke-6 ini, perbincangan adalah berkaitan dengan sifat-sifat Nabi Adam AS dan manusia awal di bumi. Sifat Nabi Adam AS dan manusia awal di bumi menurut fakta Al-Quran dan Al-Hadis. Sifat Nabi Adam AS. Pertama, dari segi wajah dan perawakan. Nabi Adam AS merupakan manusia yang paling tampan kerana beliau dicipta sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu man yadkhulul jannah ala surati Adam." Bermaksud, setiap orang yang akan masuk syurga di atas bentuk Adam. Menurut Ibn Katsir, ahli syurga kelak akan memasuki syurga dalam bentuknya sama dengan ketinggian dan ketampanan Nabi Adam AS. Nabi Yusuf AS yang terkenal dengan ketampanan disebut dalam beberapa hadis seperti Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi Yusuf AS fis sama'i salisah qala wa idza huwa qad u'tiya syatrul husni. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu Nabi Yusuf AS di langit yang ketiga. Beliau bersabda, ternyata dia dikurniakan separuh daripada ketampanan. Hamad bin Salmah meriwayatkan daripada Sabit daripada Anas bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Mu'tiya Yusuf wa ummuhu syatrul husni." Yusuf dan ibunya dikurniakan separuh daripada kecantikan. Al-Suhaili dan ramai imam lain berkata artinya adalah bahawa ketampanan Yusuf AS itu separuh daripada ketampanan Adam AS, kerana Allah mencipta Adam AS dengan tangannya sendiri dan meniup ke dalam diri Adam AS ruh daripada ciptaannya. Kedua, ilmu dan kecerdikan. Al-Hafiz Abu Bakar bin Mardawih meriwayatkan daripada Abu Zar radhiyallahu anhu. Dia berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang Adam? Adakah dia seorang Nabi? Nabi SAW menjawab, benar, dia adalah Nabi dan Rasul yang diajak berbicara oleh Allah secara nyata. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, karangan Al-Faqih Abu Lais Samarkandi, mentakhrijkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Zar Al-Ghifari. Faqultu man kana awwala anbiya? Qala Adam. Faqultu ya Rasulullah, kana Adamu mursala? Qala na'am. Khalaqahu Allah Ta'ala biyadihi wa nafakha fihi min ruhihi. Saya bertanya, siapakah Nabi yang pertama? Baginda menjawab, Nabi Adam. Saya bertanya, ya Rasulullah, adakah Nabi Adam seorang Rasul? Baginda menjawab, ya, Allah menciptakannya dengan tangannya, yaitu kekuasaannya, dan meniupkan ruh ke dalam diri Nabi Adam. Kita wajib meyakini bahawa setiap Nabi dan Rasul wajib mempunyai 4 sifat, iaitu siddiq, iaitu benar, amanah, dipercayai, tabligh, menyampaikan, dan fatanah, cerdik atau bijaksana. Jadi Nabi Adam AS adalah seorang yang cerdik, tidak bodoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun.
علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم ولما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka bertanya tentang hikmah ketetapan Tuhan itu dengan berkata, adakah engkau ya Tuhan kami hendak menjadikan di bumi itu seorang yang akan membuat bencana dan menumpah darah, iaitu berbunuh-bunuhan? Padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Dan ia telah mengajarkan Nabi Adam akan segala nama benda-benda dan gunanya. Kemudian ditunjukkannya kepada malaikat, lalu ia berfirman, terangkanlah kepadaku nama benda-benda ini semuanya, jika kamu golongan yang benar. Malaikat itu menjawab, Maha suci engkau ya Allah, kami tidak mempunyai pengetahuan selain dari apa yang engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau jualah yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Allah berfirman, wahai Adam, terangkanlah nama benda-benda ini semua kepada mereka. Maka setelah Nabi Adam menerangkan nama benda-benda itu kepada mereka, Allah berfirman, bukankah aku telah katakan kepada kamu, bahawasanya aku mengetahui segala rahsia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Surah Al-Baqarah ayat 30 hingga 33. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengajar Nabi Adam AS ilmu yang mengalahkan pengetahuan semua malaikat, iblis dan jin yang begitu ramai bilangannya. Hanya Allah sahaja yang mengetahui bilangannya. Yang diciptakan oleh Allah jauh lebih lama daripada penciptaan Adam AS. Sedangkan Nabi Adam AS baru sahaja diciptakan dan bersendirian. Sesuai dengan penghormatan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada Nabi Adam AS sebagai khalifah di atas muka bumi, Allah mengurniakannya pengetahuan yang luas untuk mentadbir dan mengurus kehidupan di atas muka bumi. Pengetahuan Nabi Adam AS ini tidak terbatas kepada dirinya sahaja, tetapi diwarisi oleh anak cucu baginda, kerana sebagai seorang Nabi dan Rasul, wajib baginya menyampaikan ajarannya kepada orang lain, iaitulah kepada anak cucunya. Sebagai bukti yang jelas, salah seorang daripada anak Nabi Adam AS ialah Nabi Sis AS. Beliau dikurniakan oleh Allah 50 buah suhuf, iaitu kitab kecil. Begitu juga dengan semua Nabi. Contohnya Nabi Idris AS, Rasul yang kedua yang diutuskan selepas Nabi Adam AS. Dalam Al-Quran, Allah menerangkan sifat beliau. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur fil kitab Idris. Innahu kana siddiqan nabiyya. Dan bacakanlah wahai Muhammad dalam kitab Al-Quran ini perihal Nabi Idris. Sesungguhnya adalah dia amat benar, tutur katanya dan imannya, serta dia seorang Nabi. Surah Maryam ayat ke-56.
Dalam kitab Qisasul Anbiya, kisah-kisah Nabi, karangan Ibnu Katsir, nama sebenar Nabi Idris AS ialah Khanuh bin Mahlayil bin Qanin bin Anwas bin Sis bin Adam. Nama Idris adalah gelaran beliau. Beliau adalah keturunan ke-6 selepas Adam. Dalam kitab tersebut menerangkan bahawa Nabi Idris ialah orang yang pertama yang mula menulis menggunakan kalam, menjahit pakaian, membuat senjata, memerangi orang kafir, dan mempelopori ilmu perbintangan dan matematik. Nabi Idris AS juga dianugerahkan Allah dengan 30 suhuf, iaitu kitab kecil, sebagai panduan untuk memimpin manusia pada masa itu. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Faqultu wa kam kitaban anzalallahu ala anbiya'ih qala mi'atun wa arba'atu kutubin anzala ala Sis ibn Adam 50 sahifah wa ala Idrisa 30 sahifah wa ala Ibrahim 10 sahifah wa ala Musa qabla at-Taurah 10 sahifah wat-Taurah wal-Injil wal-Zabur wal-Furqan. Aku bertanya, berapakah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabinya? Beliau menjawab, 104 buah. 50 sahifah diturunkan kepada Nabi Sis bin Adam. 30 sahifah diturunkan kepada Nabi Idris. 10 sahifah diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Dan 10 sahifah diturunkan kepada Nabi Musa sebelum beliau menerima Taurat. Kemudian Taurat, Injil, Zabur dan Al-Furqan. Kesimpulan, Al-Quran dan Al-Hadis menjelaskan bahawa manusia awal di muka bumi sudah bertamadun. Ini menunjukkan bahawa teori sejarah barat yang menggambarkan manusia awal adalah primitif, merupakan satu pembohongan besar. Nabi Adam AS dan isterinya Hawa pernah tinggal di syurga dan dibekalkan dengan ilmu pengetahuan yang luas untuk mentadbir dunia ini. Fakta ini jelas membuktikan bahawa teori sejarah barat adalah sesat dan menyelewengkan. Banyak bukti yang menunjukkan bahawa Nabi Adam AS dan keturunannya merupakan manusia yang sudah bertamadun. Dari segi nama pun seperti Adam, Hawa, Habil, Qabil, Iklimah dan Sis masih evergreen sampai sekarang. Ada juga orang yang mendakwa ahli sains menjumpai kerangka menyerupai manusia, tetapi lebih lama daripada Nabi Adam. Ini juga pendapat yang karut. Boleh jadi kerangka yang didakwa ditemui itu merupakan kerangka binatang, kerana binatang diciptakan Allah SWT selepas kejadian langit dan bumi lagi. Wallahu alam. Bagi seri yang seterusnya, perbincangan adalah berkaitan dengan tamadun dan ciri-cirinya. Bagi yang belum like, share dan subscribe, bolehlah membantu saya dengan menekan butang like, share dan subscribe di bawah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memberi kita, menambahkan kita ilmu yang tidak terhingga banyaknya. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.